لا حضرة إلا بمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين برحمتك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah. Ya. Daulah. Itu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu malakut as-sama, situ man mala'a batnahu. La yadkhulu, tidak masuklah, tiada masuk oleh pengetahuan malakut as-sama, akan 7 petala langit. Man mala'a batnahu, akan orang yang menuhkan akan perutnya dengan makanan. Ya. Yang menuhkan perut dia dengan makanan, dia tak boleh masuk alamil malakut. Apa yang masuk tu? Pengetahuan. Tafsirkan. Bukan jasad kita masuk. Bukan jasad tinggal zikir terbang jasad tu kan. Dia masuk tu rohani dia. Ya. Tangkapan rohani dia. Dia macam cermin lah tuan-tuan. Jadi benda tu semua di dalam cermin. Dia boleh tangkap. Bila tangkap tu syarat cermin dia bersih. Bila cermin hati kita bersih, kita lap selalu, kita gesek, kita sental dengan zikrullah, taubat, istighfar, zikir. Bila dia bersih, dia layak menerima. Dia masuk, pancaran itu dia masuk dalam. Dia tembus, mengembara dalam alamil malakut. Rohani ini memandang akan malakutis samawati wal ardh. Ada sabda Rasulullah SAW, la yadkhulu malakutas samai man mala'a batnahu. Tidak masuk oleh pengetahuan dalam 7 petala langit akan orang yang penuh perutnya dengan makanan. Dia kerja makan ni bila nak mikir kebesaran Tuhan. Bangun pagi ingat makan, nak tidur pun makan, semua makan. Dia jadi macam yang kaki 4. Sebab perangai orang kafir Allah Ta'ala sindir dalam Quran. Ya, orang kafir ni apa? Ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Dia makan, dia minum macam binatang kaki 4. Kerja dia nak makan. Orang yang kerja dia makan dan membesar-besarkan makan, payah nur hati dia akan terbuka. Ya, dia liau, dia dekat-dekat pun dia liau, dia duduk dekat tepat payah. Ya. Dia perasan dia dah bagus, rupanya dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tuhan tak izinkan dia masuk. Malakut kebesaran Tuhan dia tak apa. Dia leka pandang benda lain je lah. Tuhan hantarkan tempat lain. Jangan dia nak temerang dia. Ni hadis Rasulullah SAW. Rasulullah ada gariskan itu macam itulah. Dan untuk mendapat akan ilmu terus direct, dia panggil ilmu wahbiyah atau ilmu laduniah. Ya. Pun macam tu juga.
Nabi kata, iza aqallur rajul at-tu'mah, apabila seorang sedikitkan akan makanan, muli'a jawfuhu nuran, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Ya. Batin hati dia nur, bercahaya, terang. Terang mana? Terang menghadap dan bertawajuh ke hadirat Allah Ta'ala. Terang. Dan, ya, ni saya nak makan gelap. Ya, makan di gelap. Saya makan kerja-kerja makan. Makan dah, tapi jangan melampau. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi wala tusrifu, jangan melampaui. Pertama, jangan melampaui segi hukum dia. Mengambil makanan sumber yang haram, itu lagi betul melampau. Ya, kullu lahmin nabata minas sukhti fan naru aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh rezeki yang haram, maka yang patut bagi dia neraka jahanam. Ya. Makan sumbat yang haram ditaki, riba, rasuah, tipu, macam-macam, tuan. Dia lebih teruk daripada binatang lagi. Binatang pun tak akan benda haram. Kan? Sebab binatang tak ada hukum haram. Jadi tiba dia pakai sumbat. Ya. Allah. Artinya makan oleh kamu dan minum, tapi jangan melampaui batas. Itu dia. Maka di sini pula Rasulullah sebut, la yadkhulu malakutus samawati wal ard. La yadkhulu malakutus sama' man mala'abatna. Betul, dalam suluk cepat terbuka. Dalam suluk cepat terbuka. Terpancar nun pun terbuka ni, terbuka alam macam-macam. Sebab apa? Syarat dia ada. Dalam suluk syarat dia makan 1/6 ni. 1/6 daripada biasa. Kita makan biasa, potong 1/6 dia. Sikit dia. Yang bersuluk dia berbaring, dia hentam macam terkuku. Dia makan wayang kaki. Wah, tu bukan suluk. Tu bersolok panggil. Suluk lain, solok lain. Solok banyak tu. Solok kampung ni, solok kampung. Suluk salaka yasluku suluk. Bukan solok, suluk. Dia kata sebut tak betul. Bagaimana? Nak pergi solok. Solok mana? Solok gaung. Madrasah Ar-Rahmah, solok gaung. Kena masuk solok, mana solok haji tu. Solok haji macam-macam nama solok. Bukan solok, suluk. Salaka yasluku suluk. Masdar daripada mati daripada salaka. Salaka yasluku sulukan. Orang yang bersuluk dia panggil salik, yang berjalan. Ya. Tu. Dia tak boleh masuk akan malakut, memandang-mandang akan kebesaran Tuhan di alam atas sana. Ya, mereka yang memenuhkan batin, ya, memenuhkan perut dia dengan makanan. Ya. Kita kurangkan, nur dia terang, cepat dia berjalan. Ya. Kan ada begitulah. Habis. Kemudian lagi sabda Rasulullah SAW, afdalukum manzilatan indallahi ta'ala atwalukum ju'a wa tafakkura wa abghadukum ilallahi ta'ala kullin nawamin akulin syarubin. Afdalukum, mana-mana yang terlebih afdal kamu pangkat pada Allah Ta'ala. Ini darajat di sisi Allah Ta'ala, bukan darajat kat orang. Mana orang mau nak jadah kan. Ke bintang tak berkelip lah, apa semua, apa kejadah. Ini manzilah indallah, pangkat di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia? Orang yang paling afdal, yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang terlebih panjang daripada kamu masa laparnya. Ya. Senang di puasa je lah. Puasa Senin lah. Puasa apa? Selang sedih. Puasa Nabi Daud. Tu yauman wa ibtul yauman. Puasa yang paling Nabi SAW kasih. Dan puasa Nabi Daud AS. Puasa saya selang saya. Kan? Mana orang yang lebih panjang masa laparnya. Ini panjang masa apa? Makan ni. Ketujuh makan. Kejap kelapa makan lagi. Ke-10 makan lagi. Wah. Duduk kat pejabat Cina tengok jam. Dah time. Ingatkan pukul 10 semain duha. Pun tak ke darah. Sumbat. Balon sumbat. Kan? Nyak perut. Dah perut dalam gelap. Berat nak ibadat.
Itu makan yang halal. Kalau makan yang haram atau jam terus. Mula termenung kan. Tadi nak buat ibadat. Kalau dia buat pun dalam keadaan berat, tak ada kemanisan terkena dia. Makan dia benda haram, confirm dia takkan di stop, dia tak boleh buat ibadat. Kalau boleh buat ibadat pun, tuan tarik segala kemanisan ibadat, kosong. Buat berat, nanti orang tak dapat. Ya, boleh jaga betul-betul. Jaga betul-betul yang halal, kita akan tengok cantik je. Pertumbuhan ibadah kita cantik. Macam benih jugalah, kita benih cantik kan. Jadi aklul halal ni dipanggil benih. Benih untuk suburkan ya dalaman kita tadi. Ibadat dia lagi sedap, kontak dengan Tuhan dia lazat. Baru dia jaga makanan. Jadi silap makan dia gitu, padam. Ya. Yang kita bimbang apa dia? Ya. Yang kita bimbang, Rasulullah SAW beritahu, aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yusaku bih. Aqallu ma, barang yang paling sedikit dapat di akhir zaman ialah rezeki yang halal dan kawan yang boleh diharap. Ini payah dapat akhir zaman. Ya. Bila kata kurang, paling kurang dapat akhir zaman rezeki halal. Paling kurang maknanya sedikit. Bila kita ambil banyak macam bila kita ambil banyak macam tu, takut ikhtilat, dia bercampur. Bila bercampur je habis. Ya. Bila bercampur je, dia tak sedap. Yang kedua, wa akhun yusaku bih. Sahabat yang boleh diharap. Banyak sahabat depan kita, belakang ditikam pada dia. Bukan dengan pisau jilid, dengan lembing dia tikam. Dia godok bertembur dada dia. Ya, belakang kita, depan kita agak share. Belakang, bom dia tali ni. Dia ni kan macam-macam kan. Ini semua apa ni? Sifat yang mesti ada. Sebab Nabi dah sebut akhir zaman, sifat akhir zaman. Ya, akhir zaman. Mana benda ni ada, mana ada kan kiamat dah dekat. Orang yang manusia sudah tak ikhlas dalam bersahabat. Dia bersahabat berpura-pura, belakang dia tali. Ya. Sebab kita nak bersohbah yang paling baik, sohbatu ma'allah. Bersohbat dengan Tuhan ni senang. Bersohbah dengan Allah Ta'ala maknanya dekatkan diri dengan Tuhan, bersedap dengan Tuhan tu lagi lazat. Ya. Jaga tu. Mana benda yang kurang dapat akhir zaman, rezeki halal. Bila ambil banyak, jawab dia tentang kena campur. Al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihah. Famanit takasyubha faqad istabra alidin wa ardi. Yang haram, yang halal terang. Yang haram pun terang. Tengah-tengah tu jaga tu. Dia ada benda syubhat. Nak kata halal tak terang, nak kata haram pun tak terang, syubhat. Barang siapa memelihara benda syubhat, dia menjaga agama dan maruah dia dengan Allah Ta'ala. Mana kalau maruah dia tak jaga, kalau dia tak jaga benda syubhat, dia pakai sapu je habis. Ya, sebab kita ada dua hukum. Satu dia panggil hukum syar'i. Satu lagi dia panggil hukmul war'i. Bagi ahli sufi nak jalan makrifat, dia kena ambil hukmul war'i. Dia kena ambil hukum wara'. Ya. Hukum syarak tengok zahir, okey boleh. Zahir, kita hukum zahir. Tapi hukum apa? Hukum war'i dia akan tidak. Ini benda ni. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ya, ni imam dan taikat Naqsyabandi kita pun, Sayyidina Abu Bakar kan banyak ambil contoh dia. Dia orang bagi makan kat dia minta maaf, dia tanya daripada mana ambil. Daripada mana ambil? Tu Sayyidina Abu Bakar, dia detail. Ya. Satu ketika nak cari cerita, khadam dia bagi susu, dia terlupa tanya. Dia pun minum, baca bismillah minum. Tak sedap rasa. Dia pun tanya, mana kau ambil susu ni? Dia ambil daripada upah apa? Upah jampi. Jampi apa kau pakai? Upah jampi jahiliah. Wah, habis. Sayyidina Abu Bakar godok balik. Dia muntahkan balik susu tadi tu. Sampai hampir tercabut nyawa dia. Jolok. Kita bukan jolok, sumbat lagi. Dah sumbat tu, sumbat lagi. Wah, lepas tu nak jalan makrifat pada otak kau. Ya, benda najis dalam perut dah masuk, kau nak berjalan ke Tuhan. Nak masuk istana kau berkelana dalam. Nak masuk istana makrifat ni dalam. Rohani, nurani kita tu. Kalau dia dah kotor, entah gelap. Dia akan zikir dah malas. Kan? Tawajuh kena berat datang.
Sikit berat datang, belajar pun datang. Baru dah berat dalam tu. Dalam berat. Ya. Dia bila berat mula tu. Ya, sebab kita rasa, kita tengoklah kita kan perkembangan tu kena pantau. Kalau zikir laju je banyak syukur. Ya, buat ibadat laju, kelas pun rajin pergi sedar ibadat banyak syukur biar dia tambah lagi. Sebab abang kata syukur kena banyak, buat semuanya syukur banyak. Kalau rasa berat ni macam ni apa kena cek balik tu. Silap makan ke silap pandang, silap tengok ada lah. Yang menyebabkan dia kesan dalam dia. Ya, dia termenung, dia buat ibadat tapi rasa tak boleh mampu. Ni apa kena cek balik. Jangan biarkan. Kan? Kita kalau sakit demam berdemping kepada pening, cepat berambat doktor, kan? Takut mam, tahu mam? Sebab apa? Bila dah mam, jawab dia tak ada dapat nikmat dunia, kan? Dia tak tahu dalam tu kalau mam lagi teruk. Nikmat akhirat tergadai. Ya. Mati jasad, nikmat dunia hilang. Mati rohani, terkejutlah dalam neraka. Ya. Kita kena jaga. Jangan pakai sumbat. Ya. Makanlah makan barangan orang Islam. Syekh Wahab Ar-Rukani, ya, min kibaril awliya, wali besar guru kita kan, Syekh Wahab Ar-Rukani kita. Syekh Abdul Wahab. Nak suruh jaga, pastikan makan betul-betul yang halal gitu. Tengok tu. Makanan semua halal. Ya, kalau main jalan tarekat, main pakai sebat tinggi kanan apa bersyukur itu bukan tarekat. Orang tarekat dijaga dan makanan dia jaga, pandangan semua dia jaga, dia detail. Kena warak, kena ambil hukmil war'i. Ya. Buka dalam kitab Ihya pun ada. Kul Nabi kata, Rasulullah SAW sebut. Kul ta'amul mu'minin. Makan oleh kamu makanan orang beriman, Rasulullah kata. Ni makanan kapilahanan orang makan buat apa? Kan? Mi Cina ada, mi Melayu. Dia bedal mi Cina. Memang kepala dia macam Cina juga kan. Rupa tengok-tengok, rupa di AP badan pun. Masuk pan, badan pun. Kawan dia di AP. Makan pun tak kerti. Dan nak mati makan pun tak kerti. Tak kerti apa, tak kerti memilih. Yang halal kan tegang. Makanan halal ni lazat, sedap tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan makan dah tawar pada zahir, tapi hakikat orang ahli makrifat dia makan orang beriman bersihur, sedap rasa. Seronok dia makan. Walaupun makan tu rasa pada zahir tawar tak sedap, tak, dia makan sedap. Kalau taklah makan sedap macam mana tu, dia tengok tu najis tak makan kan. Dia tak sumbat. Satu hari wali besar kan orang ajak dia pergi kenduri tak datang rumah tu. Jadi orang tu kecil hati, dia report ketua kampung datang jumpa wali tu. Syekh, kenapa tuan Syekh tak datang? Tak apalah, nanti saya datang. Bila buat kenduri orang angkatkan goti, nak tahu sebab apa aku tak datang. Dia ambil goti tu kan, dia perah. Pong, darah keluar. Semua tu beranjat. Tak apa, Syekh lepas ni tak datang pun tak apa. Rupa apa? Hasil haram dia bagi makan. Tak mana dia tipu orang, tak apa dia makan, dia bagi. Wali tengok bi kashpin dengan kacap tembur, dia tengok tu, benda kotor. Kita apa? Bukan kata orang Melayu punya makan. Cina punya sumbat semua mulut. Saja je. Lepas tu kepala dia macam Cina. Kepala otak Cina, Cina kafir je lah, bukan Cina Islam. Kan? Kotor, najis. Tak kerti milih. Pakai sumbat je. Makan tahu lah, tahu Cina pun. Kalau kau umbai lagi pula umbai. Cina lori tu bawa. Orang Melayu berkebun. Pada baral bin himar panggil. Adik-adik orang Cina tu kan bawa. Tak apa dia pegang, tak apa macam-macam. Bawa makan kan. Dia kalau bawa barang siapa dia bawa? Bawa orang dia kan. Tahu dia dengan dia punya mi dia. Wah, ni bagus pedan. Ya. Cari macam tak ada orang Islam lagi. Berlambat orang Islam. Ni bagus sekali orang kempen ni. Dia pun dah terasa kan. Kita ramai kan, 60% lebih lagi orang Melayu. Kita pakai barangan kita lah orang Islam. Kita makan tu pun dia punya, semua punya pun kita dah bantu dia. Ta'awun alal birri kan. Tolong bantu. Ya, pada orang Islam. Dia makan, dia menjaga, dia untung, dia sujud ke Tuhan, dia syukur. Kau bagi menatang kapi apa dia rentan, dia bunuh, dia tikam kita di belakang je dia. Itu pun tak mikir pada bebal kan. Bebal bin himar. Ya. Quran katakan kama salil himar yahmilu aspara, tu Quran ada. Orang yang menanggung kita tahu tapi tak beramal tu macam mana himar menanggung kita, tak faham nama Islam. Jadi pemuda yang terlebih afdal kamu tadi ialah pangkat
manzilah dia Allah Ta'ala, mereka yang terlebih panjang daripada kamu masa laparnya. Dan masa fikirnya, mana banyak fikir tafakur. Ya, tafakur yang pertama bagi orang awam kita ni apa? Tafakur ala ni'am, nikmat Tuhan. Duk orang-orang bangun. Aku boleh melihat ada orang buta. Aku boleh mendengar ada orang pekak. Aku boleh berjalan ada orang lumpuh. Macam satu-satu kita cek daripada atas sampai ke bawah kaki kita. Kita boleh berjalan, ada orang tak boleh berjalan. Kan? Kita ada rumah, ada orang sampai cucu cicit duduk bawah jembatan untuk pergi ke India tu. Tempel-tempel rumah. Wah, kita kalau rumah kita tengok rumah kita tandas macam dalam bilik kan. Berkilat-kilat boleh cermin muka. Kan? Kita masuk, ni bilik air ke bilik tidur? Kan? Kilat-kilat. Kalau hati berkilat macam tu, jadi wali besar kan. Ni lantai je berkilat. Kan? Allah. Jadi maknanya apa? Tafakur nikmat Tuhan. Ya, nikmat. Kalau kita tafakur nikmat, kita akan sedar. Banyak lagi orang yang lebih susah daripada kita. Kan? Tiba-tiba yang susah tu boleh dekat dengan Tuhan. Kita yang banyak ambil nikmat jauh macam. Kan? Orang susah tu boleh hampir dengan Tuhan. Susah, pendapatan sebulan 2,000, tapi boleh bangun tahajud. Kau pendapatan sebulan berpuluh-puluh ribu. Bangun tahajud tak nak membongkang. Kau tak malu dengan Allah Ta'ala. Kau ambil nikmat Tuhan banyak, kau tak nak sujud ke Tuhan, kau tak nak syukur ke Tuhan. Siapa dia aku ni? Apa nak jadi aku ni? Kena kata macam tu malam-malam. Apa nak jadi aku ni? Ke aku nak kena humban dalam neraka orang gila. Ya. Downkan diri kita, down. Ya. Siapa man tawadha'a rafa'ullah. Siapa tawadha' dia apa? Tuhan angkat martabat dia. Ya. Allah. Bila dia rasa lemah, sebab tu puasa tu penting. Bila kita puasa, lapar kan? Kita akan rasa macam mana lapar pasal tak tahan, tapi nak bagi dapat tu kan. Sebab kita merasa perasaan orang-orang yang susah tadi. Sebab tu Nabi SAW dalam, kita berjanji kan, janji. Bagus suka berjanji. Kadang dia berjanji, suka melalak je kan. Faham makna tak ada. 20 tahun berjanji, apa makna? Tak nak tarik je. Wah, dia tarik, ingat dia tarik. Nabi suka kepada jabatan, kasih kepada apa? Fuqara wal masakin. Nabi suka berkawan dengan fakir miskin. Sebab bila kawan fakir miskin, kita akan nampak nikmat kita besar. Kalau kawan dengan korporat, nampak mati, tak nampak. Kau dapat income apa satu? Aku nak 200,000. Kau 200,000, aku nak 300,000. Lama-lama dia mati situ dan dia berebut. Tak habis-habis. Dibodohkan nafsu. Kalau kawan fakir miskin, Masya Allah. Kita tengok dia, Masya Allah. Ya? Kita banyak dah dapat nikmat Allah Ta'ala. Kan? Itulah Rasulullah suruh. Kata nak ikut Rasul. Iza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil halki wal mal, fal yanzur ila man huwa asfala min. Bila kau tengok pada orang yang lebih pada kamu, kejadian dia, rupa parah cantik, pangkat dia, duit dia, harta dia banyak, pandang orang bawah. Nabi kata, jangan pandang dia, pandang orang bawah. Kan? Pandang orang bawah. Ada orang bawah daripada kita. Banyak yang susah daripada kita. Kita pandang orang atas tak ada kerja yang. Dia bergambat tak sudah-sudah, akhir jadi lalai. Di antara sebab lalai apa? Berhasrat untuk mengumpul lebih banyak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Quran tengah macam alhayulhi, makna melalaikan kamu. Mana apa? Confirm akan jadi lalai. Siapa dia? Alhaakumut takatsur, at-takatsur, oleh semangat untuk membanyak. Banyak-banyak nak banyak lagi, dah banyak-banyak nak banyak lagi. Confirm dia akan lalai. Bila lalai, bila. Bila lalai je tak boleh, dia tak boleh jalan dan nak pergi ibadat rasa berat, lalai. Sebab apa? Dah kena tipu, nafsu dah patahkan dia. Orang yang lalai tak ada kekuatan ini. Mudah ditipu oleh nafsu, mudah ditipu oleh syaitan, mudah ditipu oleh dunia. Ya. Jadi semangat untuk mengumpul banyak tu, mana jangan ada. Ya. Yang dah ada pun tak habis syukur. Dan kita ambil, kita belanja. Ya. Yang terbaik macam tu. Kita cari sekadar perlu, supaya kita ringan untuk beribadat. Apabila dah banyak sangat tak boleh buat kan. Ya, nak berlumba dalam ibadat, dia kena ringan dengan dunia. Siapa beratkan diri dia dengan dunia, dia tak boleh buat ibadat ni dan. Dia boleh buat gitu-gitu je lah. Ya, lazat ibadat tak dapat dan.
Dia orang angkat takbir, dia Allahu Akbar. Dah, zam. Berangkat mi'raj hati ke hadrat Tuhan. Kenapa dia tak ada penarik banyak? Dia orang angkat takbir, Allahu Akbar. Oh, hutang aku dia belum bayar lagi. Sebab ada hutang dia atau dia hutang orang. Sana sini. Oh, banyak syawaril tuan. Lepas tu kita buka sirah. Awal-awal yang mudah menyambut seruan Islam ni dibawa oleh baginda Islam siapa dia? Orang yang tidak banyak syawaril, orang tak banyak ikatan dunia tuan. Hamba-hamba orang bawah. Banyak utama dunia macam-macam ni nak pergi. Kau kata pula, ni ada jawatan kau orang kata pula. Dia nampak kebenaran tapi nak pergi tak boleh. Banyak tarik sana tarik sini tarik habis. Dia tak ada penarik tempat laju. Kan? Kita terus ke jalan. Mula-mula jalan kampung masuk sikit kan. Jalan dalam hutan banyak sangkut. Kita tebas. Sedap sikit jalan boleh basikal. Besarkan sikit jalan kampung boleh masuk motor kan. Besar sikit kereta ada laju sikit jadi highway berdesuk dia pergi. Macam tu. Kita nak jadi kita macam highway. Tamsum dia pergi. Ni banyak tarik-kait sana kait sini kait. Banyak kepala nak memikir. Dengan Tuhan dia tak nak fikir benda lain dia fikir. Maknanya apa? Dia sendiri menambat diri dia. Buka tambatan. Dia kita berjalan laju ke hadirat Allah Taala. Fafirru ila Allah. Itu slogan kita. Fafirru ila Allah. Jalanlah kamu ke hadirat Allah, dan ke hadirat makrifat akan dia. Bermula yang terlebih afdal kamu, pangkat oleh mereka yang terlebih panjang daripada kamu masa laparnya dan masa fikirnya. Banyak tafakur. Tafakur dengan nikmat. Atau lagi tafakur tentang apa? Awsaf, sifat Tuhan, asma' dia dan sebagainya. Sampai menghasilkan dia fana' billah dan baqa' billah. Kepada segala dalil yang menunjukkan atas Allah Ta'ala. Itu di antara tafakur. Dia banyak isim. Dan menunjukkan atas akhirat. Dan bermula yang terlebih benci kamu kepada Allah Ta'ala. Siapa dia yang paling Tuhan benci ni? Tiap-tiap orang yang banyak tidur. Kullu na'umin. Nawamin. Akulin atau wazan fa'ulun. Syarubin. Banyak tidur. Orang yang banyak makan. Orang banyak minum. Kerja dia apa tu banyak? Membongkang banyak tidur. Nak dapat makam tinggi dengan Tuhan, mana boleh tidur banyak dan mantala balmula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian dia kena jaga malam. Kalau masuk tarekat, amal tarekat malam tak bangun, itu kan tarekat, tu terikat panggil. Kita dah masuk line subi. Dapat pula tarekat pula jadi khalifah pula. Jadi khalifah betul. Majlis-majlis apa yang berurusan dengan jalan tarik kita ni kita kena awal datang. Ni khalifah datang ujung, orang lain datang dulu. Ni bukan khalifah, tu pelepah ni. Kena standby awal tuan. Sebab kita dah khalifah bermakna pengganti. Bukan main-main tuan. Kita model kepada orang salih yang lain. Itu keadaan ada itu. Kesungguhan kita kena kuat. Zikir kita kena banyak. Muraqabah kita kena banyak. Kan? Dia ada contoh. Tu dia panggil khalifah betul. Ni khalifah zikir tak tuan tahu. Dengar lipat tuan tahu. Dia lipat. Kalau tak kena lipat, dia kena lipat. Macam-macam. Allah. Jadi orang yang paling dibenci oleh Ta'ala. Wa abghadukum ila Allah Ta'ala kullun nawamin akulin syarubin. Orang-orang yang banyak tidur. Tidak tidur. Tidur paling teruk bila? Dalam majlis ilmu dia tidur. Itu paling suai panggil. Depan kitab ni. Ingat panak aku bertidur. Kalau tak ada tempat lain kau nak tidur. Orang baca Al-Quran, baca hadis Nabi, kau nak membongkang, baling kadang kola kan. Kalau tak ada tempat lain lagi kan. Arwah tu ulama, ada tu ulama kan. Dia nampak nak ambil tidur, dibukanya air, dia baling air. Dia baling itu, dengan botol-botol pergi apa. Dia tahu, tak ada tempat lain kau nak tidur. Tunggu saya tu ke pantang. Kalau tidur je kau ni marah. Lagi satu apa? Cakap.
Start dia guru duduk mengajar, adab, senyap. Jangan cakap benda. Ni ada pula setengah macam tafsir, dia sibuk baca. Tuk baca, dia baca. Kau nak mengajar ke? Kata. Diam dia dengar je lah. Dia sibuk nak baca juga. Macam dia pula nak mengajar. Macam-macam perangai. Adab. Tak mengaji. Sebab tu kita kena habis kitab Ta'limul Muta'lim. Di pondok kita tak kena awal mengajar. Adab-adab nimba ilmu semua ada. Adab dengan guru macam mana. Adab dengan murid sama kita macam mana. Adab kita dengan kawan macam mana. Semua ada adab. Ya, barulah ilmu tu masuk cantik. Dia belum mengaji tak beradab, mengaji tapi adab, ilmu kan masuk tak berkat, tu bahaya tu. Ya, adab dengan jaga kan. Setengah pula bila mengaji pula kan, dia nak habis tu, tok guru belum tutup kitab, dia tutup dulu. Tok hari tak kena apa. Kau nak mengambuh pergi mengambuh je. Sibuk tutup kitab. Itu adab tuan-tuan, tak boleh. Jangan tutup sampai tok guru dah tutup, dia tutup. Seni adab ni tuan. Adab ni akhlak yang seni gitu. Nampak nanti ni apa-apa dia pula tutup kitab. Itu kata kau nak balik, kau siapa-siapa datang dia. Dah kena macam tu kau tahu. Datang tu ilmu nak pandai macam-macam pesen tuan. Allah. Pasal dia Abdul Rashid lagi tuan. Alim besar, wali besar, alim 35 ilmu, alim 4 mazhab, wali besar. Kalau dia berzikir kan, dia buat zikir, kau pegang tasbih, dia tanya, kau tak percaya aku kira dia. Kita rasa tak ada apa-apa kan. Situ jahat adab kan. Syekh dah pegang tasbih, kau pergi tasbih apa? Dengar je lah zikir kan. Ni kalau Syekh belum zikir, dia dah zikir dulu balik ke. Lapas tu pun kena jaga kan. Syekh belum sebut, kau jangan sebut. Ini potong Syekh, wah dia nak jadi Syekh lah. Kan tambah tan belakang kan, dia syaitan kan. Ya, adab. Adab penting tuan. Adab ni benda yang sangat seni tuan, ya. Cepat dia adab, cepat dia naik. Ya, rohani dia cepat naik. Kalau tak ada adab, kadang-kadang boom, jatuh balik tuan. Ya, boleh jatuh. Seorang pengarang kitab tuan. Dia dah karang kitab. Tuan guru test dia. Aku tak ada besok tempat ni, kau jangan duduk selama berapa-berapa masa. Tok guru dah tak ada, dia duduk. Down habis. Pum, habis. Habis kan. Tutup test macam-macam nak test. Kan tok guru dah ada, wah, dia share dah tak ada, aku nak share. Aku jadi Syekh Bentan nama dia. Macam-macam tuan-tuan ni. Ni seni. Kena mengaji. Buat adab tu penting tuan. Allah. Dan satu lagi, dan setengah daripada sifat yang mazmumah. Ya. Kita ada tuan-tuan depan guru. Saya dengan guru saya tuan-tuan tak bercakap tuan. Temadap depan dia tu tak bercakap. Senyap. Kalau dia tanya, ya tuan, ya tuan. Wah, ini kita dengan Syekh, dengan guru. Kita lebih macam tu guru lah. Wah. Itu budak-budak kan tuan. Ya, budak-budak lagi. Dia panggil apa tu? Tufuliyah. Kebudak-budakan lagi tuan. Ya. Kita kena mengaji banyak tuan. Taklah jauh nak kata macam ni kan. Tapi guru macam itulah. Guru dia ada tasamuh. Kita jadi guru kena ada tasamuh, kena lebih kurang sebab kita nak mendidik kan. Dapat masuk kampung-kampung tak faham kan. Tak apalah, kita lebih tasamuh, kita maafkan. Kalau nak main straight adab kan tak jalan dia faham kan. Ya. Kita dengan guru tak boleh cakap banyak. Nak bertanya pun tuan saya tanya, ini potong. Tuan begini, macam geng dia je. Ya. Kita nak guru layan kita sebagai murid atau salik. Baru kita dah naik. Kalau guru tengok kita tak kenal, dia layan kita macam sahabat, habis kita. Ya, dia anggap kita macam kawan je. Kan? Habislah. Mana kita tak boleh masuk line ni. Dia tengok kita tak boleh masuk, okey dia tukar gear, dia buat borak suka orang kita pun bagus. Rupa apa? Dia letak kau sebagai kawan ni. Tarbiyah kau tak dapat kan. Tarbiyah rohani kau tak dapat. Sebab tu kena jaga betul. Anak dengan Syekh nak tunggu dengan Syekh Faiz semua apa semua tu kita tak cakap pun kan. Senyap, dia tanya dia jawab. Ya. Tak wani nak potong cakap ni kan. Itu adab. Sampai Tuan Syekh masa Syekh Faiz kata nak ambil tari zikir, tak apalah, anak telefon tak apa. Tak apa tuan. Anak panjat, pun pergi naik. Anjat start kereta pergi. Ya. Tu kita adab dengan guru. Dalam kita dengan guru pakai hello. Wah. Macam ya engkau. Kena jaga tuan, banyak adab, kena ngaji buat adab lah ya. Dia ada adab. Kalau tak ada adab, orang panggil apa? Halus bunyi kan? Biadab. Ya.
Berat. Kalau kita taklim muta'alim, anak guru minta kita kena bangun kan. Ya, anak guru lalu kita bangun. Sebab apa? Ta'ziman lahu. Kita membesar menghormat kepada dia. Sebab apa? Ada pada dia ilmu Allah Taala ada kat dia. Tuan-tuan. Allah. Sebab orang ulama tu kan Syekh cakap kan malam tu ceramahnya Habib ceramah tu. Hadis Nabi tadi. Man safahal ulama, bersalam dengan para ulama seolah bersalam dengan aku, Rasulullah kata. Siapa melihat man nazara wajhil ulama, siapa lihat muka ulama seolah dia melihat wajah aku. Siapa berduduk dengan man jalasal ulama, maka nama jalasani. Siapa duduk dengan majlis ulama seolah dia duduk majlis aku, kata Rasulullah SAW. Majlis ilmu tu majlis Rasulullah SAW. Dan sebab tu kita kena jaga. Majlis ilmu, majlis zikir, ibadat tu majlis yang sangat-sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau ambil berat benda tu. Ya. Ni majlis lain, tempat lain kita berkocor ganyan kan. Tak panskal kami takut, gigil. Ya now, ni majlis Allah dan Rasul. Bukan sebarang-sebarang kan. Allah. Dan sengaja daripada sifat mazmumah ialah syarhul kalam. Sangat gemar berkata-kata. Bobek. Cakap berhenti-henti kan. Macam berhenti. Ya. Sebab Imam Malik kan, satu hari dia tengok orang tu senyap je kan. Oh, nampak hebat dia orang. Kejap lagi dia bercakap, oh bodoh apa. Bila dia bercakap je Imam Malik kata, bodoh, ingat cerdik. Ada orang boleh kenal kita bila cakap banyak. Kalau kita tak cakap banyak kan, orang nak kenal kita, orang bayar kan. Dia suspend tengok ini kan. Dia bebek, rupa nasi lembek. Ya. Itu satu hal. Masalah nak jawab akhirat banyak kalam kan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak berlapas seorang melainkan raqib atid kan. Atid. Besok akhirat dia bentang, ni kau atas dunia kau kerja kau yang kalau yang buruk kau apa semua keluar kan. Ya. Tadi. Kita senang biar kalam kita tu malaikat kanan tulis. Ya. Jangan malaikat kiri tulis kan. Dalam bercakap kan, memanggil lakab, gelaran, ya. Sebab tu disuruh kita ni budak kecil lagi kita bubuh nama seelok-elok. Sebab nama tu akan dipanggil di akhirat. Ya, malaikat nak panggil akhirat besok tu nama. Sebab tu kena beri nama betul-betul. Ni dogol, sentul nama pun ada. Tetapi daftar pengundi kan macam-macam ada. Kentut pun ada. Macam-macam. Ni apa kerja dia orang nama macam ni kan. Dia tak tahu, dia tak mengaji pun. Dalam hadis Nabi suruh tu. Ya, elokkan nama sebab nama ni akan dipanggil. Sebab tu darajat nama pertama Abdullah. Kan? Dia. Dan nama isnad Tuhan. Kemudian nama dengan nama-nama Rasul Muhammad, kan? Sebut betul. Orang Arab dipanggil ya Muhammad, melekat. Ini Mamat, betul bawah belakang pula. Mat rempit itu dia semua. Mat sentul, mat dogol macam-macam. Tak elok tuan tu. Muhammad panggil betul-betul. Bapak dia puas bagi nama pun kau bagi nama yang tak betul, kau gelar tak betul. Haram berdosa besar. Kita bila menggelarkan orang tu malu, orang tu tak reda. Haram berdosa besar. Main-main kan. Tu akhlak Rasulullah SAW. Ya, tak boleh tuan. Kita apa? Al-jahlu, kejahilan. Sebab kena mengaji, kena belajar. Banyak lagi ilmu tadi. Ya, kita panggil orang dengan nama yang baik, dengan nama yang tu. Sebab apa? Sebab bila kita panggil baik, dia sedap tak? Sedap. Kan? Bila sedap tu, idkhalus syurul fil qalbil mu'min ibadatun. Kita memasukkan maknanya apa? Kegembiraan pada hati seorang beriman. Orang beriman itu tinggi martabat dan ibadatun, itu ibadat. Ya, kalau kita panggil nama tak betul disinggung rasa hati dia, kita telah mencacatkan satu nilai besar pada orang beriman. Orang beriman tu nilai dia ada. Permata yang ada dalam jiwa dia apa tu? Al-iman wal Islam. Itu bukan boleh jual dengan dunia kan. Sebab tu kita kena hormat dia. Tiap orang beriman kita kena hormat sebab ada mutiara besar kat dia Tuhan letak kan. Ya, al-iman wal Islam. Bermula terlebih afdal kamu pangkat pada Ta'ala ialah mereka yang terlebih panjang habis tu syarhul kalam ini syarhul kalam, banyak bercakap. Kita bercakap yang penting kan. Ya.
Sebab apa tu? Kerana firman Allah Ta'ala semua ada nas Quran. Ini Wahabi kata tasawuf gini-gini, kau tak nampak nas Quran terpampang-terpampang ni. Mana nas Quran? La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tiada kebaikan pada membanyakkan berkata-kata. Tak ada apa faedahnya dengan perkataan yang tiada memberi faedah, melainkan perkataan yang menyuruh berbuat bersedekah, membantu orang dan sebagainya, buat kebajikan, dan yang menyuruh dengan buat baik dan kebajikan, dan menyuruh akan memperdamaikan antara orang yang berkelahi. Kita damaikan orang, islahun nas. Itu baik. Maknanya ringkas kita gunakan percakapan kita benda yang membawa redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi senang cerita kita apa? Kita buka mulut dapat redha Tuhan, kita buka mata dapat redha Tuhan, kita dengar pasang telinga dapat redha Tuhan, kita berjalan dalam redha Tuhan. Itu insan yang cerdik. Dia jangan dia bergerak tak dapat redha, dapat murka. Ya, dia melihat dapat murka, dia berjalan dapat murka, dia duduk dapat murka Tuhan. Oh, berat kerja. Itu sebab pentingnya ilmu penting. Ya, ilmu itu nur cahaya dia menunjuk supaya kita dapat jalan. Sebab likulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap satu semua ada jalan, ada cara, ada kaifiat dia. Nak ke laut kena belajar ilmu ke laut, nak ke darat kena belajar ilmu darat, nak buat rumah kena belajar ilmu buat rumah. Ya, tapi nak ke syurga ilmu Tuhan kata. Ya. Jadi kulli syai'in tariq, tiap satu ada cara dan jalan dia. Wa tariqatul jannah, dan jalan ke syurga apa? Al-ilm. Ila ilm. Ini bentang dalam Quran, ada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Inna khairal quruni. Alhamdulillah.